Selamat datang ke channel ini. Setiap fakta ada dua sisi, tapi kebenaran cuma satu. Ini The Screen Media. Sabah sedang bergolak. Klip audio yang bocor. Tuduhan campur tangan politik dari Semenanjung. Lesen Lombong 70,000 hektar diluluskan tanpa kelulusan penuh. Dan individu paling berkuasa yang didakwa kebal. Rakyat Sabah kini bertanya, siapa sebenarnya yang mengaut hasil bumi negeri ini atas nama pembangunan, dan di manakah suara SPRM dalam semua ini? Anda sedang menonton The Screen Media. Ahli Parlimen Kota Belud, Isna Raisah Munirah Majlis, tampil lantang mendesak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk menyatakan pendirian terhadap satu lagi dakwaan skandal rasuah yang mengejutkan rakyat Sabah. Beliau menyifatkan pendedahan ini sebagai memalukan dan mencemarkan imej pentadbiran negeri Sabah yang sepatutnya bebas daripada amalan rasuah dan salah guna kuasa. Isna Raisah merujuk kepada pendedahan eksklusif oleh Malaysia Now dan Malaysia Kini yang mendakwa terdapat satu klip audio yang dirakam dalam mesyuarat Lembaga Sabah Mineral Management SMM pada Mei 2024. Klip itu memetik perbincangan tentang kelulusan lesen cari gali arang batu kepada syarikat Bumi Suria Sendirian Berhad yang dikatakan mempunyai kaitan dengan Farhash Wafah Salvador Rizal Mubarak, bekas pembantu kanan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Rakaman tersebut yang telah dimuat naik ke YouTube dan TikTok memaparkan suara yang didakwa milik Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Nur menyebut, yang penting kita luluskan dulu, urus kemudian. Satu frasa yang menimbulkan kemarahan netizen dan rakyat Sabah kerana dilihat mengabaikan kelestarian alam sekitar dan prosedur integriti dalam pentadbiran. Dalam rakaman yang sama, Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Safar Untung turut didengari menyuarakan kebimbangan terhadap peluasan kawasan yang ingin dilombong, iaitu sekitar 70,000 hektar. Satu angka yang amat besar dan boleh memberi impak besar terhadap biodiversity serta komuniti setempat. Tetapi kebimbangan itu kelihatan dipinggirkan dalam kegairahan meluluskan projek tersebut. Namun, pihak SMM dalam kenyataan pada 21 Julai menafikan bahawa syarikat berkait Farhash telah dianugerahkan lesen, manakala Farhash sendiri turut menafikan penglibatan dan telah mengambil tindakan undang-undang terhadap Malaysia Now. Ahli Parlimen warisan itu bagaimanapun tidak berpuas hati dengan penafian itu. Katanya, rakyat Sabah sudah sedia kecewa dan keliru dengan pelbagai pendedahan sebelum ini, termasuk laporan oleh pemberi maklumat yang mengaitkan beberapa adun negeri dengan dakwaan penyelewengan sumber negeri. Tambahnya, pendedahan terbaru ini sama ada sahih atau tidak telah membuka pekung kepimpinan negeri kepada rakyat. Beliau membangkitkan persoalan, mengapa Sabah kelihatan seolah-olah menjadi lubuk kekayaan kepada pihak luar, sedangkan rakyat negeri itu terus bergelut dengan isu pembangunan asas. Lebih memeranjatkan, Isna Raisah turut membangkitkan persoalan tentang siapa sebenarnya individu paling berkuasa dari Semenanjung yang nampaknya tidak langsung tersentuh oleh sebarang siasatan walaupun namanya disebut dalam dokumen dan rakaman. Siapa bah dia ni? Apa kerja dia sampai dapat layanan istimewa? Mula-mula kata tak terlibat, lepas tu bila audio bocor terus lari dari media, sindir beliau. Beliau turut menyindir agensi penyiasat dan penguat kuasa yang dilihat hanya berani bertindak
apabila ia tidak melibatkan tokoh politik berpengaruh. Jangan pilih bulu, siasat semua, kiri kanan, depan belakang, darat laut, hasil bumi Sabah bukan untuk dikaut sewenang-wenangnya, katanya dengan nada tegas. Fakta tambahan yang perlu kita faham di sini ialah isu kelulusan proyek Arang Batu di Sabah bukan kali pertama timbul. Sebelum ini, pada tahun 2010, cadangan membina loji jana kuasa Arang Batu di Lahad Datu juga menerima bantahan besar-besaran daripada rakyat, NGO dan aktivis alam sekitar kerana ancaman kepada ekosistem hutan dan kehidupan masyarakat tempatan. Projek itu akhirnya dibatalkan selepas tekanan rakyat. Kini, isu yang hampir sama kembali timbul, cuma dalam bentuk yang lebih berselindung, melalui kelulusan lesen cari gali oleh syarikat tertentu yang mempunyai kabel politik. Adakah kita akan ulang sejarah kelam itu sekali lagi? Apa yang membimbangkan ialah senario ini menggambarkan bagaimana Sabah terus menjadi medan lombong bagi pihak luar dengan sokongan tokoh berkuasa dari Semenanjung. Rakyat Sabah masih dihimpit kemiskinan, kadar pengangguran tinggi, jalan raya rosak dan liputan internet lemah. Tetapi hasil bumi mereka terus digadai tanpa pulangan yang nyata. Kita juga perlu bertanya, mengapa SPRM masih membisu? Adakah klip audio, pendedahan minit mesyuarat dan laporan media tidak cukup sebagai justifikasi untuk membuka kertas siasatan? Atau adakah ada tangan gaib yang cuba melindungi orang tertentu? Sabah bukan tanah yang boleh dijual beli sesuka hati. Rakyat bukan bodoh. Mereka menonton, mendengar dan menilai. Jika SPRM terus diam, jika pemimpin terus lari, maka rakyat akan bangkit di kotak undi. Klik like dan kongsikan video ini jika Anda setuju rakyat Sabah berhak tahu siapa perosak sebenar negeri mereka. Tinggalkan komen Anda. Patutkah SPRM buka siasatan? Siapa sebenarnya individu paling berkuasa itu? Dan adakah ini semua hanya permulaan kepada pendedahan yang lebih besar? Sekian laporan terkini daripada kami di The Screen Media. Jangan lupa untuk tekan butang like, share video ini dan yang paling penting subscribe ke The Screen Media untuk terus bersama kami membongkar isu-isu panas, fakta keras dan berita tanpa tapis. Kita jumpa lagi dalam laporan seterusnya.